Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Mariam Zanarih Ibrahim. Tumpuan berita, Sarawak perlu melahirkan lebih ramai tenaga pakar tempatan, khususnya dalam bidang sains dan kejuruteraan selaras dengan matlamat kerajaan ke arah ekonomi baharu. Menurut Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian, bilangan graduan yang mengambil bidang berkenaan semakin berkurangan di negeri ini. Katanya kepakaran itu adalah pemain utama dalam merealisasikan wawasan Sarawak untuk mencapai ekonomi maju berpendapatan tinggi menjelang 2030. If you want to go next year, as we start embarking on hydrogen, and we need about 1,500 chemical engineers, you must have someone who's going to study for chemical engineers, or otherwise where are you going to find them? Yeah, and hopefully by next year, we will get the federal government to agree for Sarawak to build our cancer hospital. We need biochemists. So it's not only petrochemists. We need biochemists also. And all this, that's why chemistry is so important. But how to get people interested, how to get young children interested, and these are all high-paying jobs. Beliau berkata demikian dalam Majlis Makan Malam Institut Kimia Malaysia IKM Sarawak di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Selasa. Justru Datuk Seri Profesor Dr. Sim menegaskan setiap rakyat di negeri ini perlu memainkan peranan masing-masing bagi membantu kerajaan membentuk Sarawak menjadi negeri yang maju. Dalam majlis makan malam itu, Datuk Seri Profesor Dr. Sim turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM10,000 kepada IKM Sarawak bagi melaksanakan Karnival Kimia Malaysia K2M tahun hadapan. Laporan seterusnya, keputusan gabungan Parti Sarawak GPS menyokong kerajaan perpaduan adalah kerana rakyat negeri ini mahukan kestabilan politik untuk pembangunan negara. Demikian menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Katanya rakyat Sarawak juga menyedari bahawa terlalu banyak berpolitik tidak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara. I hope that Sarawak akan terus maju di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Premier kita, dan kita akan terus memperjuangkan hak-hak kita seperti yang termaktub di bawah MA 63 dan dokumen-dokumen yang penting bersama-sama dengan MA 63, dan kita mengharapkan bagi negeri Sarawak agar kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini akan terus stabil, akan terus dapat fokus untuk membangunkan Malaysia dan memastikan negara kita terus maju ke hadapan dan kurang politik. Harapan saya bagi Sarawak dan bagi negara kita agar kita semua fokus untuk mentadbir negara kita dengan baik dan dengan yang terbaik. Sebab itu kita ada kerajaan perpaduan ini, dan bagi kerajaan negeri Sarawak, saya yakin Yang Amat Berhormat Premier kita akan mengutamakan kestabilan politik negara. Sebab itu kita sokong kerajaan perpaduan ini. Okey? Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada program Hari TVET College Komuniti Kuching 2022 bertempat di Maidin Vista Tunku Petrajaya pada Selasa. Mengulas lanjut, beliau berkata GPS di bawah pimpinan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Bang Openg akan sentiasa memastikan kestabilan politik dalam negara. Seperti kebanyakan rakyat Sarawak, beliau berkata Premier Sarawak sedang melihat negeri ini membangun lebih jauh dan semua rancangan pembangunan akan dapat dilaksanakan jika senario politik di negara ini stabil. Dalam perkembangan lain, beliau menyifatkan pelantikan Ahli Parlimen Lanang Alice Lau Kiong Yeng sebagai timbalan Speaker Dewan Rakyat membuktikan kerajaan perpaduan mengiktiraf kebolehan wanita dalam pentadbiran. Tapi saya yakin beliau berkebolehan, dan saya melihat ini sebagai satu pengiktirafan kepada wanita lah. Wanita untuk jadi timbalan speaker. Untuk memastikan perjalanan persidangan parlimen berjalan lancar. Saya yakin beliau dapat melaksanakan tugasan dengan baiklah. Dalam program yang sama, Datuk Sharifah Hasidah berkata pendidikan latihan teknikal dan vocational TVET memenuhi permintaan industri dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi berasaskan pengetahuan, kemajuan teknologi dan mobiliti tenaga kerja global. Menurutnya lagi, TVET mampu menguasai pengetahuan dan kemahiran praktikal dengan lebih baik berbanding lulusan program akademik.
Kelebihan ini berpotensi untuk membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan menarik minat majikan untuk menawarkan pekerjaan kepada lulusan TVET. Bukannya pendidikan akademik saja. Kita mau pendidikan teknikal, itu yang paling utama. Kalau kita lihat di negara-negara maju, kini itu orang yang paling banyak menjana pendapatan atau dapat income yang lebih adalah yang terlibat dalam bidang teknikal. Bukannya akademik saja. Bidang teknikal itu lah yang menjana banyak pendapatan kini itu di negara-negara maju. Jadi inilah yang kita hendak pupuk dan kita cuba bangunkan di kalangan masyarakat kita. Ini adalah salah satu daripada agenda negara kita. Justru itu katanya masyarakat khususnya lepasan SPM seharusnya tidak ragu-ragu untuk melanjutkan pengajian di dalam bidang TVET di kolej komuniti. Tambahan lagi, jelas beliau, pihak kerajaan melalui jabatan dan agensi seperti kolej komuniti turut memberikan ruang dan peluang kepada semua golongan masyarakat meningkatkan kemahiran diri melalui kursus-kursus pendek ini dengan kadar yuran yang rendah dan amat berpatutan. Perkembangan di Kota Semarahan, Yayasan Kemajuan Insan yakin Sarawak komited membantu pelajar kurang berkemampuan melanjutkan pelajaran mereka hingga ke peringkat Institut Pelajaran Tinggi IPT. Sehubungan itu, organisasi itu telah mengadakan program taklimat kemahiran teknikal Yakin 2022 kepada bakal pelajar baru yayasan berkenaan bagi kemasukan tahun 2023. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Muara Tuang, Datuk Idris Buang, program itu diadakan bertujuan memastikan setiap anak Sarawak terutamanya dari keluarga kurang berkemampuan mempunyai peluang yang sama rata untuk meneruskan pendidikan mereka sehingga ke peringkat tertinggi. Beliau yang juga timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak berkata, sesi taklimat penerangan oleh beberapa institut pendidikan seperti Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex, Institut Latihan Perindustrian ILP, Institut Kemahiran Mara IKM dan Akademi Binaan Malaysia ABM telah membuka peluang kepada anak-anak Sarawak untuk berupaya melanjutkan pelajaran masing-masing. Selain itu, Datuk Idris memberitahu ini adalah bagi membantu menarik minat para belia dalam bidang teknikal dan kemahiran berbanding akademik bagi melahirkan lebih ramai pekerja mahir bagi memenuhi permintaan dalam sektor perindustrian dan pembuatan. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis perasmian program taklimat kemahiran teknikal Yakin 2022 di Bilik Kuliah Dewan Suara Kota Semarahan pada Selasa. Peruntukan projek transformasi luar bandar RTP bagi tujuan pelaksanaan segera pelbagai projek berskala kecil sederhana terutama di kawasan pedalaman amat dihargai oleh semua wakil rakyat terutama yang mewakili kawasan pedalaman. Demikian menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop, Datuk Abdullah Saidul ditemui semasa lawatan kerja beliau di beberapa lokasi di Pulau Bruit pada Selasa. Mengulas lanjut, Datuk Abdullah berkata bahawa objektif utama RTP adalah untuk mempercepatkan proses kelulusan dan pelaksanaan projek berskala kecil sederhana di kawasan desa dan pejabat residen akan bertindak sebagai sekretariat utama mengawal peruntukan dan mengurus proses pelaksanaan melalui agensi seperti Jabatan Kerja Raya JKR, Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak DID atau Majlis Daerah. Katanya kaedah dan peruntukan RTP yang ditumpukan ke arah kawasan desa dan diperkenalkan oleh Pentadbiran Gabungan Parti Sarawak GPS adalah satu formula pelaksanaan pembangunan luar bandar yang sangat berkesan sehingga beberapa pentadbiran negeri lain turut meniru kaedah asas cara pelaksanaan pembangunan desa ini di negeri masing-masing. Antara contoh projek-projek kecil sederhana yang disenaraikan dan dipohon oleh Wakil Rakyat GPS adalah seperti pembinaan jaringan jalan dalam kampung atau rumah panjang, naik taraf jeti, pembinaan balai raya, baik pulih pelbagai kemudahan asas desa dan sebagainya. Menurut Datuk Abdullah lagi, bagi tujuan mengumpul senarai projek-projek RTP yang dicadangkan oleh wakil rakyat, pejabat residen dan pejabat daerah akan mengadakan sesi perjumpaan atau makmal RTP dengan semua wakil rakyat dalam kawasan pentadbiran masing-masing. Makmal RTP peringkat bahagian ini turut dihadiri oleh semua pegawai daerah, pegawai agensi-agensi pelaksana seperti JKR, DID dan lain-lain jelasnya. Tambah beliau lagi, bagi tujuan projek dalam kategori RTP, setiap wakil rakyat boleh menyerah senarai cadangan beberapa projek untuk dilaksanakan dalam kawasan masing-masing tapi nilai keseluruhan projek adalah dihadkan dalam lingkungan RM5 juta setahun sahaja. Manakala penilaian dan anggaran kos projek akan ditentukan oleh agensi yang berkaitan selaku pihak yang memantau dan pelaksana projek tersebut.
Menurut Datuk Abdullah, projek-projek berskala besar yang memerlukan peruntukan besar sedang atau akan dilaksanakan dalam kawasan beliau seperti Jambatan Batang Paloh dan Jambatan Batang Lasa yang menghubungi Pulau Bruit atau menaik taraf jalan utama dan bekalan air atau elektrik adalah melalui permohonan secara terus dengan kerajaan. Mengulas lanjut, Datuk Abdullah berkata walaupun sebahagian besar projek-projek RTP dalam kawasan beliau telah dilaksanakan dengan baik, tetapi ada juga beberapa projek yang gagal dilaksanakan dengan sempurna oleh kontraktor yang dipilih melalui kaedah cabut undi sehingga menyebabkan projek tersebut lambat siap dan terbengkalai. Justru beliau berharap hanya kontraktor yang berwibawa dibenarkan terlibat dalam pelaksanaan projek RTP. Semasa lawatan kerja ini, Datuk Abdullah turut mengambil kesempatan menyampaikan sumbangan dana projek kecil luar bandar MRP berjumlah keseluruhan RM56,000 kepada 12 penerima iaitu 10 Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG di Pulau Bruit, Jawatankuasa Masjid Kampung Saai dan Sebekas Cawangan Meradong. Paparan selanjutnya, setiap kali tiba musim perayaan, kek lapis Sarawak kembali mendapat permintaan tinggi dari para pelanggan. Dengan hari Christmas yang bakal disambut selang beberapa hari lagi, sudah tentu ia bakal membawa rezeki berganda kepada pengusaha produk yang cukup sinonim dengan masyarakat Sarawak itu. Malah kek lapis Sarawak yang mempunyai pelbagai corak dan perisai ini sangat popular setiap kali musim perayaan tidak kira Hari Raya, Hari Gawai, Tahun Baru Cina maupun Christmas. Wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS berkesempatan menemu bual beberapa orang peniaga kek lapis mengenai sambutan jualan daripada pelanggan tempatan ataupun luar negara terhadap produk mereka. Seperti yang semua sedia maklum, kek lapis itu merupakan satu macam macam tradisi lah di Sarawak tu maupun di semenanjung Malaysia. Semasa perayaan setidaknya memang akan datang ke situ untuk membeli pelbagai jenis kek, and then yang macam bis-bis berada dekat stok lepas dia untuk yang seperti yang sedia maklum juga, and then bukan setakat pada perayaan sama adanya cuti sekolah itu sama juga kami lah kira macam pelancong lah dari Semenanjung ataupun Sarawak sendiri yang datang situ. So far untuk pengetahuan juga bukan dari dalam Malaysia saja, dari Brunei, Indonesia pun pernah datang ke situ untuk membeli kek lapis. Banyak juga kantong-kantong dari Semenanjung, dari Putih pun ada juga, lokal kantong pun ada juga. Sambutan yang okey lah. Lapis tu homemade yang dari olah di rumah. Perayaan hari raya atau Christmas ke ataupun Gawai, alhamdulillah memang okey, memang banyak tempahan dari customer lah, dari Semenanjung pun ada juga. Ini kami awal di Semenanjung, kami akan antara pos lagu lah. Yang di lokal tu kami akan hantar di tempat sedaya supaya sambutan Christmas atau dengan sambutan tahun baru, insyaAllah tu kira-kira tu semoga perjalanannya lancar lah. Ramai orang tu kedai Sevinya boleh datang, terutama sekali cuti sekolah tu macam-macam ada jual, macam ada beg, gelang, topi, segala cindera mata, boleh pula jadi hadiah untuk balik ke Semenanjung Nun, macamnya lah. Tapi sambutan memang boleh tahan sebab macam-macam orang, bukan setakat orang Malaysia, orang luar negara pun ada. Sama cuti sekolah untuk Nembiak, lepasnya Merry Christmas untuk pada yang non-Muslim, sama menyambut Merry Christmas. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS.Sarawak di gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebab Fakta, salam UKAS.